kelebihan orang yang melakukan ibadah korban. Hari ini kita tengok ayat yang ke-36 dari surah Al-Hajj, ayat ke-36. Silakan tuan-tuan ambil Quran tu tengok. Ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Makna ayat tentang wal budana dan unta. Ya, dan unta. Ini salah satu haiwan ternakan bagi orang Arab lah. Unta ya. Ja'al tu maksudnya menjadikan. Yang na tu kami, iaitu Allah Ta'ala. Ya, Allah jadikan. Ha tu nya tu nya unta. Ya, jadi Allah jadikan unta. Lakum tu la tu bagi, maksudnya Allah berilah unta itu. Kum tu kamu. Ya, jadi Allah jadikan unta itu bagi kamu. Ini iman ni tuan-tuan ya, iman dan akidah. Ya. Kita tak ada unta, kita letaklah situ harta untuk kita hayati ayat ni kan. Ya, jadi harta Allah jadikan dan Allah letak pada kita. Allah bagi kita. Ini namanya iman ni. Sebab tu orang yang ada iman dengan ayat Quran ni dia tak kedekut. Ya, untuk melakukan ibadah-ibadah ni, termasuklah ibadah korban. Dia senang jadi keluarkan belanja duit untuk beli haiwan untuk ibadah korban. Sebab dia yakin yang harta itu Allah beri, Allah jadikan dan Allah beri. Jadi Allah yang beri dia. Ya, lalu Allah tuntut untuk kita guna harta tu untuk melakukan ibadah kepada dia. Jadi orang senang nak buat. Ya, macam orang pergi umrah kan. 10,000 belanja, senang dia pergi. Ya. Sebab dia yakin yang harta itu Allah jadikan. Kita dan min sya'airillah. Min tu termasuk dalam sya'air tu syiar lah. Ya. Allah tu Allah, syiar Allah. Ya, jadi unta tadi tuan-tuan termasuklah haiwan yang boleh disembelih untuk lakukan korban. Korban tu syiar Allah lah. Ya. Jadi harta kita, insya-Allah sebahagian daripada harta kita tu perlu kita gunakan untuk menghidupkan syiar Allah ini. Beli lembu, beli kambing. Min sya'airillah. Lakum bagi kamu fiha dalam melakukan syiar-syiar Allah itu khairun, ada kebaikan. Nanti Allah bagi kita banyak kebaikan. Bila kita melakukan syiar-syiar Allah. Allah bagi kita harta dan Allah tunjuk kita cara guna harta. Kat sinilah kita dapat faham Jadi harta ni bukannya nak buat rumah besar, beli kereta mahal, pergi makan sedap-sedap. Lepas tu syiar Allah tak buat.
Itu bukan cara guna harta dalam agama. Dalam agama, kegunaan harta yang utama ialah untuk melakukan syiar Allah. Kemudian bila ada baki, kita belilah rumah kan. Buatlah rumah, beli kereta. Itu sepatut dia macam tu. Jadi tuan-tuan dewasa ni pesanlah dengan anak-anak yang dah kerja, yang dah ada gaji, yang dah jangan dia leka nanti beli telefon, beli basikal mahal-mahal. Macam-macam dia guna duit. Tapi ibadah korban dia tak buat. Jadi sampaikanlah pesanan ni pada budak-budak muda yang dah berdikari cari duit. Sebab harta itu Allah jadikan, dan yang mengizinkan harta tu dia dapat ialah Allah Ta'ala. Dan di sini Allah ajar dia cara guna harta. Iaitu keutamaannya ialah untuk melakukan syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dibuat, maka Allah bagi pula kebaikan lain pula. Jadi banyaklah kelebihan-kelebihan yang akan diperolehi. Ni sama macam tuan-tuan perempuan, sama macam ayah bagi duit ke anak RM10 pergi sekolah. Ayah sebut tu, ni RM10 ni guna belanja makan. Kan kita tunjuk cara guna tu. Kan? Beli pensel, beli pemadam, kita beritahu macam tu. Jadi bila balik rumah, kita tanya mana duit RM10? Dia kata dah habis. Habis buat apa? Dia kata tadi makan RM6, kan? Beli pensel, beli pemadam tadi habis. Jadi kan kita reda bila dia guna macam tu. Tapi kalau kita tanya duit mana? Dia kata habis. Buat apa tadi? Dia kata beli rokok. Ataupun main game, dia kata bayar kat kedai kan, main game kan. Jadi kan kita kan tak reda. Jadi Allah pun sama jugalah. Allah beritahu dia yang jadikan harta bagi kat kita dan gunanya untuk melakukan syiar-syiar Allah Ta'ala. Kalau ada baki, kita guna untuk hidup kita lah. Okey. Orang pelik tuan-tuan, saya sebut lah kan. Harap-harap tak riak lah. Saya order 5 ekor kambing untuk korban, untuk saya, untuk mak, untuk anak 3 orang. Jadi order 5 ekor. Seekor sekarang ni yang besar, yang berat 40-50 kilo, sekarang ni dah 1,400, mahal sekarang. Jadi kalau dah 5 ekor tu dah 7,000. Order dengan kawan. Kawan rapat lah. Dia sama sekolah dulu. Bila dia tanya untuk apa ni, untuk siapa 5? Saya kata lah, saya, mak, anak 3. Anak yang dah akan balik ni, yang dah besar-besar ni. 3, tapi dia belum kerja lagi, belum ada duit sendiri. Kata banyaknya, membazir tu. Saya kata, kamu tak faham ke? Bagi saya, Ustaz cakap kan, bagi saya, semua harta yang Allah bagi ni, kalau kita guna untuk buat syiar Allah, tak membazir. Kalau kita buat dapur cantik-cantik, kitchen cabinet mahal, itu membazir. Sebut macam tu. Dia kata, terima kasih Syekh. Dia kata, ini first time mana dengar ni. Dia kata, engkau baca Quran ke tak? Cuba buka. Suruh buka ayat ni. Cuba buka tengok. Dia pun buka tu. Dia kata. Maksudnya orang Melayu ni tak belajar Quran. Walaupun ngapal Quran ramai, tapi dia tak reti apa kandungan Quran. Jadi macam burung belatuk yang ngapal Quran. Jadi tuan-tuan, Allah bagi kita harta ni gunanya itu. Jadi kalau berbaki, lepas buat syiar Allah, ada baki, yang tu buatlah apa yang halal kan. Jadi pesanlah dengan anak-anak kita. Jangan lalai kan. Baik, tengok berikutnya. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf. Fadhkuru tu hendaklah kamu sebut. Ini perintah tuan-tuan Ini perintah. Perintah ni kepada orang yang melakukan korban. Sebab kan timbul hukumnya kan, orang yang melakukan korban, kalau dia ahli menyembelih, maksudnya lelaki yang sehat, maka sunat dia menyembelih sendiri. Ini hukum fiqh tuan-tuan. Kalau kita solat, kan kita buat solat sunat kan? Kan waktu solat sunat tu, kita angkat tangan waktu takbiratul ihram. Angkat tangan tu sunat kan? Bukan wajib kan? Kan kita buat yang sunat. Jadi ibadah korban ni sunat. Dalam sunat tu ada sunat. Kat sini hukum ni tuan-tuan. Ulama-ulama
ahli fiqh, mujtahid, kita dulu keluarkan hukum. Sebab Allah perintah orang yang korban itu untuk sebut nama Allah waktu menyembelih. Itu maksud. Fadhkurusmallah, sebutlah nama Allah alaiha, ke atas haiwan yang kau sembelih. Maksudnya bila kita sembelih itu kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi perintah ini kepada orang yang korban. Kan? Bukan kepada tukang sembelih, kepada orang yang korban. Sunat dia menyembelih sendiri. Kalau ahli menyembelih. Kalau orang perempuan diwakilkan pada suami. Bukan kepada tukang sembelih, kepada suami. Atau kepada anak lelakinya. Sambung tuan Fadhkurusmallahi alaiha, sebutlah nama Allah ke atas haiwan unta tadi ataupun kambing atau lembu yang kita sembelih alaiha bila menyembelihnya. Jadi timbul hukum apa tadi? Siapa korban dia sunat sembelih sendiri. Bagi lelaki, bagi perempuan wakilkan kepada suami dia atau pada anak lelaki atau pada atuk dia lah yang boleh menyembelih Kalau boleh, dia jangan wakil kepada orang lain. Wakil kepada ahli keluarga dia. Sebab korban ni sama-sama dapat faedah satu keluarga. Baik, kemudian hukum yang kedua tuan-tuan daripada ayat ini ialah sunat menyembelih haiwan korban tu di perkarangan rumahnya sendiri. Ini dalam fiqh. Boleh buat tak boleh buat tu tengoklah keadaan kita kan. Kalau rumah taman tak boleh Kalau rumah kampung boleh. Saya boleh buat di rumah kebun. Di kebun tu ada rumah, jadi kita buat kat situ lah. Jadi beli sendiri, tamat sendiri, ikat sendiri, sembelih sendiri. Maksud menyembelih ni tuan-tuan, dia bukannya potong leher je. Besok geng Mardi buat taklimat peserta-peserta korban Saya nak beritahu, siapa yang korban, dia yang kena lapah kulit, dia yang kena kerjakan korban. Jangan bagi duit je, nanti tak elok. Sahlah korban tu, tapi macam solat lah. Yang sunat-sunat semua dia tak buat. Kan rokok pun tak baca subhana rabbil azim wa bihamdihi, tak baca. Dia rokok ditunduk betul bangun balik. Tak cakap Allahu akbar, tak cakap sami Allah. Sebab kan yang wajib ni bangun tu je kan. Tidak tu. Tu yang wajib, sami Allah tu sunat. Semua dia tak buat yang sunat-sunat. Kan tak elok solat tu. Tapi sah. Sebab dia buat yang wajib. Jadi macam itulah. Kalau tuan-tuan menyertai, melakukan, bukan menyertai lah, melakukan ibadah korban. Menyertai seolah-olah orang lain yang buat. Kita join. Korban ni kita punya, bukan masjid punya, bukan surau punya. Korban tu kita punya. Sebab tu kita kena kerjakan semuanya. Sampai ke apa, nanti depan kita jumpa. Jom tengok lagi. Jadi sunat sembelih kat perkarangan rumah sendiri. Yang tu kan. Jadi khutbah Jumaat minggu lepas kan khatib beritahu kan, afdalnya ialah berkorban di negeri tempat kita tinggal. Tetapi korban luar negara yang dianjur tu sah, adalah, tapi tidak afdal. Kan dia beritahu dalam khutbah. Tuan-tuan dengar tak? Kau tidur masa tu. Majlis aircon saya nak sarap tunduk. Saya minat khutbah. Clear, jelas. Sunat muakkad melakukan kerana Rasulullah SAW tiap tahun, tiap kali tempoh korban, baginda berkorban. Makruh kalau tak korban sedangkan dia mampu, dia ada duit. Sengaja dia tak korban, hukumnya makruh. Itu dijelas siap-siap tuan-tuan. Ini ramai yang terlibat makruh ni. Duit lebih ada tapi dia tak korban. Baik, tengok ayat balik. Sawaf fa idza wajabat, yang tu tinggallah tuan-tuan, itu cara sembelih unta kan. Fakulu, tengok perkataan. Fakulu, itu pun perintah lagi tuan-tuan Dan makanlah, hendaklah kamu makan. Minha, daripada daging haiwan korban tadi. Ini perintah, hukumnya sunat. Sunat orang yang melakukan korban itu makan sikit daripada daging korban dia. Yang afdalnya tu kan sikit. Nak kata sikit ni kalau kita kongsi lembu, kita dapat 10 kilo semua dia tu, setengah kilo kita ambil. Itu sikit. Dia tak sampai 3 kilo. Kalau 3 kilo tu dia sah juga. Tapi tidak afdal. Sebab yang afdal ni adalah kita makan sikit je, yang baki kita sedekahkan. Itu afdalnya. Baik, itu sunat orang yang korban makan sikit. Tuan-tuan kena berhati-hati. Hari
Hari Ahad saya kuliah duha di Kelang. Cerita benda ni lah. Cerita habis tu musliman 5-6 orang ni tunggu kat luar, ada soalan personal dia. Dia tak tanya ramai-ramai. Kata apa dia? Dia kata tahun lepas masjid dia korban di ladang di tempat ternak lembu tu. Jadi jawatankuasa masjid yang ngurus, yang korban tak pergi. Tu yang tak elok dia. Tak pergi tengok pun. Yang korban ni relax kat rumah. Kan? Lepas tu pergi masjid. Jadi bila dah sembelih, dia 6 ekor. Kan, 6 ekor. Bila dah sembelih kat ladang ni, dah orang ladang tu buang kulit semua-semua dia potonglah besar-besar. Peha tu satu peha kan. Lepas tu badan tu dibelahnya tu, naikkan atas lori. Jadi bila nak naik atas lori ni, naik macam naikkan kayu tu. Dia naikkan, dah bergaul-gaul dah lembu tu. 6 ekor tadi, dah bercampur lah. Kemudian bawa balik sampai masjid, turun ke masjid dalam buah kemah ni, bawa plastik biru tu kan, di lapah kecil. Jadi orang masjid ni petugas, petugas tu di Malaysia ni dia ada petugas korban. Dalam fiqh tak ada petugas korban tu, orang yang korban tu yang buat. Seekor lembu 7 kan, 7 tu lah yang melapah. Dia tak ada petugas asing. Sebab sunat menyembelih tadi termasuk melakukan itu. Jadi lapah. 6 kali 7, 42 kan. Jadi dia buatlah 42 plastik 3 kilo ni. Ni yang ni mengadu ni cerita lah. 3 kilo, 42 plastik. Jadi kemudian diumumkan lah. Yang menyertai korban ambil satu plastik daripada longgokan ni lah. Jadi seorang tu tanya, dia kata, Ustaz, kalau macam tu, saya tak pasti lembu mana yang saya dapat. Lembu saya ke ataupun lembu yang lain. Ingat tuan-tuan yang sunat kita makan daripada haiwan korban kita. Jadi kalau dia ambil, katalah ini lembu dia kan. Kalau dia ambil plastik tu bukan daripada lembu ni, daripada lembu yang lain tu, maka dia tak dapat sunat ni lah. Sunat ni dia tak dapat. Sebab dia makan tu daging korban orang lain. Yang tu kena berhati-hati tuan-tuan. Sebab itu eloknya orang yang korban tu yang join, yang tu. Masjid Sungai Ramadalam tu ada surau. Dia tunjukkan borang penyertaan. Saya bersetuju menyerahkan duit untuk diwakilkan kepada pihak surau untuk membeli haiwan korban. Dan menguruskan, seterusnya menguruskan pelaksanaan korban ini. Ustaz, betul tak borang ni? Saya kata tak betul. Yang betulnya ialah saya, nama kan, kat pengenalan, bersetuju menyerahkan duit kepada pengurusan surau untuk membeli haiwan korban. Sampai situ saya setuju. Tapi ayat berikutnya tu kena tukar. Saya juga bersetuju untuk bersama-sama menguruskan haiwan korban. Baru betul. Jadi orang surau, okey Ustaz, kita ubah Ustaz. Ubah sebab nak dapat sunat tadi. Sunat nyembelih, sunat melapah, sunat keluarkan daging potong-potong. Orang yang korban tu buat. Jangan buat korban tradisi turun-temurun. Kan? Yang dulu-dulu lagi hebat kan. Sembelih lembu pertama masak semua, makan ramai-ramai, lagi dahsyat. Baik, tengok ayat berikutnya. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kalau tuan-tuan belajar fiqah, kitab yang tebal-tebal ni tuan-tuan, inilah dalilnya yang ulama bawa dalam kitab-kitab fiqah. Ayat ni lah dalilnya, dalil pelaksanaan korban. Baik. Wa at'imu, apa makna dia tuan-tuan? Itu pun suruhan, perintah. Dan berilah makan. Itu kan suruhan. Perintah, Allah perintah. Dan berilah makan. Perintah ni kepada orang yang korban. Kita yang korban ni kena beri makan, maksudnya serahkan daging untuk dimakan. Itu maksudnya. Bukan jamuan, serahkan daging untuk dimakan. Maksudnya kita serahkan milik. 10 kilo ni saya beri pada fakir miskin ni, jadi daging tu milik fakir miskin. Bukan, daging ni tak jadi daging korban fakir miskin tu. Dia daging korban saya. Tapi bila dah pindah tu daging dia, bukan daging korban dia. Ma'at'imu. Jadi kita nak beri pindah milik daging kat siapa ni? Al-qani'ah. Al-qani'ah ni tuan-tuan kalau pernah dengar perkataan qanaah. Qanaah ni rasa cukup. Orang miskin yang dia rasa dia cukup, dia tak nak datang pada tempat orang korban tu untuk minta daging, untuk terima daging. Dia tak datang, dia duduk kat rumah. Tapi kita memang tahu dia tu miskin. Contohnya masjid, dia ada senarai asnaf.
Asnaf ni tak datang, tapi kita tahu rumah dia kat sana. Maka kita yang korban ni hantarkan daging ke rumah dia. Yang ni tak berlaku di Malaysia. Yang berlaku apa? Hantar daging ke Kemboja. Itu berlaku kan sebab dia dapat cas pengurusan RM130. Satu peserta. Rajin ni buat ni. Hantar daging korban ke Kemboja. Jauh tu. Walhal apa kedana keliling ni berlambat. Ya? Di Malaysia ni tuan-tuan, orang Melayu miskin sampai masuk gereja minta bantuan makan. Di Malaysia. Tuan-tuan baca tak surah khabar? Sampai masuk gereja untuk minta bantuan makan minum. Di Kemboja tak berlaku. Sebab dia dah biasa suasana hidup macam tu. Tapi tak ada acara untuk menghantar daging korban ke rumah orang miskin di Malaysia. Sebab apa? Sebab tak ada untung walaupun 1 sen pun. Duit minyak kereta kita habis, baju kita yang kotor, tangan kita yang kotor. Dia orang Melayu ni dia buat ibadah, dia rajin bila ada untung. Kan? Solat duha, murah rezeki, dia rajin solat duha. Amalkan zikir ini, murah ke rezeki. Itu dia laku zikir tu. Jadi ibadah pun nak cari untung dunia, tak elok. Ibadah ni akhirat sana untung. Tuan-tuan. Jadi Al-Qani'ah ni orang miskin. Jadi tahun ni siapa yang korban, ambil daging korban kita itu, pergi hantar ke rumah miskin yang kita tahu. Kita hantar. Untung tuan-tuan, pengalaman saya 7-8 tahun ni menghantar kambing kita tu, kambing mak, kambing anak-anak tu kan, kita pakai hantar sendiri itu untung. Sebab bila sampai rumah miskin ni, kita bagikan daging tu, dia confirm berdoa untuk kita. Confirm. Dia tak ada kan, terima kasih, tak ada. Setakat ni lah, 7-8 tahun saya terlibat dengan benda ni. Mesti dia doa, macam-macam dia doa. Moga-moga Allah murah rezeki ustaz, ampunkan dosa ustaz. Dia kan doa, dan kita aminkan lah. Doa orang miskin ni tuan-tuan, dia makbul. Doa orang kaya ni tak tentu makbul, sebab kadang-kadang dia makan rasuah. Dia makan benda haram. Yang miskin ni makbul, sebab dia tak ada can nak makan benda haram. Jadi itu Al-Qani'ah. Jadi tuan-tuan perempuan tu carilah orang miskin yang dia dekat rumah, dia tak datang kan. Wal mu'tar tu tuan-tuan, mu'tar tu daripada ara. Ara ni maksudnya malu. Jadi mu'tar maksudnya orang yang muka tak malu, macam tu lah. Maksudnya orang miskin, orang fakir yang datang ke tempat kita korban. Seolah-olah dia minta daging korban macam tu lah, tapi dia tak minta kan, dia tunggu kita bagi kan. Jadi orang miskin yang ada tempat kita korban, orang miskin yang tak datang, yang dekat rumah, tapi kita tahu dia miskin, dua-dua tu kita boleh beri milik daging korban. Ni beri milik. Tidak memadai dengan kita masak, kita jamu dia makan. Tidak memadai. Itu bagi yang fakir miskin. Itu cerita tadi. 10 ekor lembu, ni cerita masjid power lah ni, masjid jemaah, semua korban ramai kan 70 orang, jadi 10 ekor lembu. Sembelih lembu pertama, jadi untuk membolehkan makan ramai-ramai tu sebelum zuhur tu, maka lembu pertama ni dimasak semua. Masak semua. Sebab nak cepat kan? Dan dia pula, bukannya orang yang korban tu, 7 ni seorang menyembelih. 7 ni seorang menyembelih, gelai-gelai. Kan? Dia pergi lembu ke lembu, lembu ke lembu. Sebab ditugaskan seorang. Itu tak ikut fiqah lah. Sebab fiqah tadi sunat. Kalau 7 orang tu, salah seorang pada 7 tu menyembelih lembu dia. Itu sunat. Jadi yang satu ni, yang pertama ni dimasak ramai. Makan habis lah. Ada yang bawa tapawai lagi. Tapawai balik rumah. Kawan-kawan yang cukup makan yang kaya ni. Jadi tak ada portion yang mentah itu diberi milik kepada fakir miskin. Maka tuan-tuan hukumnya, 7 orang yang punya lembu ni korban dia tak sah. Itu hukum dia. Sebab hukum kita menyampaikan daging korban kepada fakir miskin sama ada yang duduk di rumah atau datang ke tempat korban ni, hukumnya wajib. Kita makan sikit tadi hukumnya sunat. Maksudnya kalau korban kat Kemboja pun tak makan tu, maksudnya korban sah lah sebab sunat. Tapi kalau daging korban ni langsung tak ada sampai pindah milik kepada orang fakir miskin, korban itu tak sah. Tapi dalam fiqah, dia tak sebut tak sah. Dia sebut tergantung sah. Sebab apa? Sebab bila dia tahu tahun ni, dia dengar kuliah ni kan, Allahu Akbar, silap. Tahun lepas kan?
maka dia boleh pergi mana orang sembelih lembu yang fresh jual tepi jalan tu, dia boleh pergi beli 5 kilo, dia cari orang fakir miskin ni, dia pergi tahu, puan ini 5 kilo daging ni qada daging korban saya tahun lepas. Qada dia panggil. Ya, dia pun serahkan lah. Maka korbannya tahun lepas jadi sah. Dia boleh buat macam tu. Ya, tahun lepas dia tak belajar, main buatnya. Ya. Jadi tahun ni lepas belajar tu pun dia sedar. Ini berlaku tuan-tuan. Hari Isnin malam nanti saya akan taklimat di satu masjid. Sebab ini berlaku tahun lepas. Masjid bandar korban, agaknya entah macam mana pengurusan buat, wallahu alam, sampai ke asar berbaki lagi daging 120 kilo, 120 bungkus. Lalu bertindak pantas, pergi hantar daging ni kat masjid bandar ni, bandar Baru-Bangi ya, kan. Pergi hantar ke masjid kampung. Selepas asar. Bila lepas asar, kat masjid kampung ni tak ada orang miskin dah. Orang masjid pun bukan kerja yang nak jadi pak sanggup mengantar daging korban orang kan. Sepatutnya orang yang korban tu hantar kan. Jadi yang masjid ni terima lah, masuk dalam freezer. Bulan lepas saya pergi masjid ni, cerita benda ni lah. Lalu Nazir dia kata apa? Hari ni ada lagi tu daging tu dalam freezer. Jadi ada yang tak sampai kepada fakir miskin. Yang dah habis tu pula guna apa? Bila Maulidur Rasul, masak makan ramai-ramai. Bila Isra' Mi'raj, masak ramai-ramai. Yang makan tu kita kawan-kawan lah. Bukan orang miskin. Ya, maksudnya 120 kilo tu, kalau lembu seekor totalnya untuk fakir miskin tu katalah 20 kilo kan. Sebab orang Melayu kan bagi 1/3, 1/3, 1/3. Seekor lembu perata 60 kilo. Jadi 20 kilo, maksudnya ada 6 ekor lembu, ada 42 orang. Korbannya tak sah. Orang tu orang bandar Baru-Bangi. Dan berhati-hati elok kalau menyertai korban. Buat dengan ilmu. Jangan menserah bulat-bulat je. Bahaya tu. Jadi surau ni menyedari benda ni banyak tak kena. Kata bulan depan Ustaz, kita buat taklimat khas sampai 10 malam. Maghrib sampai 10 malam. Taklimat khas untuk korban ni je. Untuk semua orang faham. Itu ilmu tuan-tuan ya. Jadi solat kena ada ilmu, ibadah korban kita buat pun kena ada ilmu. Jadi hukum tuan-tuan wajib sebahagian daripada daging korban kita sampai ke orang miskin secara pindah milik. Bukan secara jamu makan. Maksudnya senang istilahnya daging mentah lah. Gitu ya. Bukannya jamu makan. Tuan-tuan. Jadi kita yang korban sunat makan, fakir miskin wajib sampai. Kawan-kawan kita yang hadir ni boleh ataupun dalam istilah fiqhnya harus. Tak sebut dalam ayat, tetapi sabit dengan perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabat. Boleh orang yang berkorban ni gunakan daging korbannya sikit untuk menjamu makan orang-orang yang tidak miskin. Istilahnya orang kaya lah. Dia tak sunat, tak wajib. Boleh bahasa Melayu dia. Dalam bahasa fiqhnya harus. Sebab tu ada taman, dia sembelih 2 ekor lembu, dia baginya 140 plastik, sekilo, dia gantung kat pintu pagar ahli taman. Dia tak masak kat surau. Sebab tak dibenarkan jamuan ramai-ramai kan. PKP kan. Jadi letak gantung. Jadi ahli-ahli taman ni orang yang cukup makan dia, maksudnya bukan fakir miskin. Jadi orang ini melakukan yang harus. Ni surau ni 2 ekor ni maksudnya 12 orang ni lah. 14 orang kan. Dia melakukan yang harus. Yang sunat dia buat sebab dia ambil sikit. Yang wajib dia tak buat. Maka korbannya pun tak sah juga, tergantung sahnya. Hanyut tuan-tuan ibadah-ibadah korban bangsa kita. Baik. Boleh faham dah tu. Jadi tuan-tuan kawan-kawan yang tahun ni, kalau ada orang yang hantar daging korban ke kita tu, kalau kawan-kawan tak terkira fakir miskin lah Kalau ada yang grade 19 ataupun 11 ni, pemandu ni, itu dah fakir miskin. Dia boleh terima. Kita boleh terima. Dan kalau ada pun beritahu kat Ustaz lah, bagi nombor telefon. Nanti kita hantar ke rumah. Dia kalau suami isteri pun grade 19, anak 2 orang atau 3 orang masih lagi miskin. Sebab saya tahu sangatlah status gaji dia tu. Kalau grade 48,
Grade 44 jangan terima daging korban. Ya, beritahu kat orang yang nak bagi kita tu, pergilah bagi pada yang miskin. Macam itulah. Mardi ke pertanian ke buat korban, grade 44 ke atas tu, eloknya jangan timalah. Makan je jamuan yang dibuat di tempat korban. Saya tak terima. Walaupun orang hantar, kalau nak ikut hantar ke rumah tu, banyak nak hantar tu. Sebab kita tu guru. Macam tu lah, konon dia lah. Kan walhal kita manusia paling jahil ni. Kan? Ustaz, rumah ke? Dia kat rumah ni, kat surau ni, tengah buat korban ni. Kami nak hantar daging korban ni, 4 kilo ni. Kata, tak boleh. Saya kaya. Saya bukan miskin. Kalau dia panggil Ustaz, nanti zuhur, lepas zuhur datanglah makan sup kat surau kami. Saya pergi. Saya makan. Sebab itu jamu kan. Tapi pindah milik daging tu saya tak terima. Sebab itu lebih baik kepada orang fakir miskin. Baik tuan-tuan. Habiskan ayat ni. Kadzalika, begitulah sakharnaha, kami permudahkan kamu menternak dan mengurus haiwan korban sampai sembelih tadi. Lakum, bagi kamu. Kita Allah jadikan lembu, kambing tu dia tak pernah melawan kita lah. Walaupun ada yang kena tendang kan, itu biasa. Dia tak konfrontasi je. Jadi mudah je kita ternak dia, kan? Mudah je kita ikat dia, mudah kita sembelih. Maksudnya dia tak tahan darah dia keluar gitu ya. La'allakum tashkurun. La'allakum, moga-moga kamu tashkurun, bersyukur. Jadi tuan-tuan, secara terus kita dapat faham dengan ayat ni, orang yang korban telah menunjukkan tanda syukurnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang tidak melakukan korban, cacat tanda syukurnya. Dia tak cukup lah, tak lengkap tanda syukur. Sebab salah satu tanda syukur yang paling jelas Allah sebut ialah melakukan ibadah korban. La'allakum tashkurun. Mudah kita cari duit, jadi ejen takaful, jadi ejen koswi, ejen tapawai, macam-macam. Mudah Allah uruskan kita cari harta. Tanda syukur ialah melakukan ibadah korban. Jadi orang yang mampu tetapi tidak melakukan ibadah korban, tanda syukurnya tak ada. Sebab itu hukumnya makruh. Maksudnya Allah tak suka lah. Yang ada duit lebih tapi sengaja tidak melakukan korban. Sebab korban ini atas 2 minggu lepas kita dah jumpa, itu tanda kita tunduk patuh perintah Allah Ta'ala. Hari ini kita jumpa tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Cukup mahal tuan-tuan. Satu-satu ibadah yang sunat muakkad dibahas oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran secara detail, ibadah korban. Puasa sunat tidak dibahas detail. Sedekah sunat tidak dibahas detail. Tapi ibadah korban hampir-hampir satu muka surat. Allah jelaskan. Daripada ayat 34 sampai ayat 37. Hampir-hampir satu muka surat perbincangan tuan-tuan. Sebab itu tak boleh dipandang ringan. Jadi saudara-saudara yang muda-muda ni berikan perhatian jangan sibuk beli basikal RM7,000, RM8,000 korban tak buat, bahaya. Saya dimaklumkan rupanya yang kayu-kayu basikal tepi jalan ramai-ramai Sabtu Ahad tu ada yang sampai RM22,000 harga basikal. Ibadah korban tutup mata, tak buat. Itu namanya hati kering nama dia. Tidak sensitif terhadap tuntutan Allah Ta'ala sekalipun sunat muakkad. Jadi labulah Jadi kan televisyen pun kadang dalam rumah beli harga sampai RM5,000, RM6,000 kadang-kadang set televisyen. Ibadah korban tak buat. Nanti maknanya kalau Allah persoalkan penggunaan harta tu tak boleh nak jawab nanti. Kan? Yuran televisyen pun setahun kadang RM1,000 lebih. Yang kandungannya banyak melalaikan, bukan mengingat pada Allah Ta'ala. Ibadah korban tak buat. Yang tu bahaya. Tapi kalau saudara-saudara, Ustaz, duit saya dah habis Ustaz, sebab bayar bil hospital mak saya Ustaz, masuk hospital swasta, yang tu tak apa. Sebab itu wajib nafkah kita. Tapi kalau duit habis kerana tukar rim kereta, tukar skru rim kereta, tukar tayar kereta, tukar macam-macam yang entah apa-apa tu, nanti takut Allah hisab harta kita, kita gagal menjelaskan. Jadi selamat melakukan ibadah korban insya-Allah. Wallahu a'lam. Jom salat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.